Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zahira binti Ong alias Muhammad Asli, pelajar tahun 1 dari program Keuangan Antarabangsa yang mengambil subjek UL 03502 Integriti dan Anti Rasuah, ingin membentangkan hasil tugasan berkumpulan yang berbentuk Public Service Announcement ataupun PSA. Dalam video tersebut, terdapat 5 watak yang terlibat, yaitu yang pertama, Cheng Yin sebagai Mr. Benny, yaitu pemilik syarikat Sri Gemilang Holdings, Chan Kailong sebagai kaki tangan kerajaan, Sharina sebagai pengurus keuangan pusat anak yatim, saya sendiri sebagai kaki tangan kerajaan, dan yang terakhir Ratna Deborah sebagai kaki tangan pusat anak yatim. Saya akan menceritakan serba sedikit tentang video PSA kumpulan kami, yaitu kumpulan Anti Songlam. Dalam video tersebut telah menceritakan tentang seorang pemilik syarikat Sri Gemilang Holdings yang diberikan tanggung jawab oleh kerajaan untuk menyalurkan dana sebanyak 20.000 kepada pusat anak yatim. Namun, pemilik syarikat tersebut telah membawa rekan lamanya yang juga merupakan pengurus keuangan pusat anak yatim untuk mengambil separuh daripada dana yang telah diberikan oleh kerajaan. Apabila kerajaan membuat tinjauan ke atas perkembangan pusat anak yatim tersebut, mereka mendapati pusat anak yatim tersebut hanya menerima dana sebanyak 10.000. Pada akhirnya, pemilik syarikat Sri Gemilang Holdings dan rekan lamanya telah dikenakan tindakan mengikut akta SPRM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sherina binti Jamri, pelajar Fakulti Keuangan Antarabangsa dan mengambil program Keuangan Antarabangsa SC19 yang mana memegang watak sebagai pengurus keuangan pusat anak yatim dalam tugasan video PSA. Hari ini saya akan membentangkan tema untuk tugasan video ini. Tema yang kami dapat untuk melaksanakan tugasan ini ialah penipuan dalam penyata keuangan. Rasuah adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Antara bentuk kesalahan rasuah ialah menerima dan memberi suapan, mengemukakan dokumen yang mengandungi butiran palsu, menyalahgunakan kuasa atau kedudukan, dan penipuan dalam penyata keuangan juga merupakan salah satu contoh rasuah yang sering terjadi di negara kita maupun negara luar. Pesalah yang terlibat dalam pemalsuan data penyata keuangan akan didakwa mengikut Seksyen 23 dalam Kurun 1 Akta SPRM 2009. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, nama saya Cheng Yun. Sekarang saya akan bentangkan tentang objektif PSA kami. Objektif PSA kami adalah untuk menekankan kesan serius dan akibat tindakan rasuah, penipuan dan tidak bermoral melalui plot dan watak dalam cerita kami. Watak utama dalam cerita iaitu pemilik Sri Gemilang Holdings menggunakan dana kerajaan secara salah dan bersubahat dengan rakan lama untuk kepentingan peribadi. Tindakan ini merosakkan kepercayaan orang ramai dan memberi kesan yang sebenar kepada golongan terjejas seperti kanak-kanak di rumah anak yatim. Selain itu, tujuan PSA kami juga adalah untuk mengalahkan masyarakat mengambil bahagian secara aktif dalam proses pengubahan hal ehwal sosial dan dasar awam terutamanya dalam bidang yang melibatkan penggunaan dana awam dan penganggaran kebajikan masyarakat. Dengan meningkatkan kesedaran dan penyertaan awam, tingkah laku kerajaan dan agensi berkaitan boleh dipantau dengan berkesan untuk memastikan keadilan dan ketelusan dalam penggunaan sumber. Salam sejahtera semua, nama saya Ratna Deborah Jaspen, merupakan pelajar tahun 1 bagi Fakulti Keuangan Antarabangsa daripada program HE19 yaitu Keuangan Antarabangsa. Dalam video PSA kami, saya merupakan seorang kaki tangan pusat anak yatim yang membantu dalam mengurus hal ehwal pusat anak yatim. Pengajaran yang saya perolehi melalui video tugasan kami ialah kita haruslah sentiasa bersikap jujur, amanah dan bertanggung jawab dalam melaksanakan sesuatu tugasan yang telah diberikan. Hal ini kerana sikap yang tidak jujur bukan sahaja merugikan semua pihak, namun merosakkan nama baik sendiri dan juga keluarga. Selain itu, seseorang yang tidak bertanggung jawab dan tidak amanah dalam melaksanakan sesuatu tugasan akan sukar mendapatkan kepercayaan daripada orang sekeliling, terutamanya masyarakat. Contohnya, pemilik syarikat Sri Gemilang Holdings tidak sepatutnya bersubahat dengan pengurus keuangan pusat anak yatim untuk mengambil sebahagian dana yang telah diberikan oleh kerajaan untuk kegunaan sendiri kerana
Tindakan bersebahat untuk mengambil dana tersebut bukan sahaja merugikan kerajaan atau institusi yang dipercayakan, tetapi juga mengabaikan keperluan dan kepentingan mereka yang memerlukan bantuan. Oleh itu, bersikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kestabilan dan keharmonian dalam masyarakat secara keseluruhan. Pengajaran yang kedua ialah masyarakat haruslah sadar tentang akibat dan kesan yang akan diterima sekiranya terlibat dalam aktiviti rasuah dan pemalsuan data. Aktiviti rasuah dan pemalsuan data adalah melanggar undang-undang, dan individu yang terlibat akan dikenakan tindakan undang-undang serta hukuman yang berat. Ini termasuklah denda, penjara, atau pengecualian daripada penglibatan dalam bidang-bidang tertentu. Masyarakat yang sadar tentang kesan dan akibat yang bakal dihadapi sekiranya terlibat dalam aktiviti rasuah dan pemalsuan data lebih cenderung untuk menolak amalan tidak jujur tersebut dan memilih untuk bertindak dengan lebih berintegriti dan jujur. Oleh itu, amalan memerangi rasuah haruslah dipraktikkan dalam kehidupan kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Chan Kai Long dari kos Teknologi Maklumat dalam Idangan HESI 13 dan saya akan membentangkan impak video PSA ini kepada orang ramai. Pertama sekali, video ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada sosial masyarakat dan kami percaya bahawa maklumat ini telah dicapai. Hal ini kerana video PSA ini telah mencapai lebih daripada 1,000 tontonan. Seterusnya, video ini juga berfungsi sebagai sebuah video pendidikan bagi orang ramai untuk memahami undang-undang di Malaysia dan perlindungannya kepada rakyat Malaysia. Selain daripada itu, guru-guru juga boleh menggunakan video ini sebagai bahan pengajaran untuk pelajar. Akhir sekali, video ini juga boleh dijadikan peringatan kepada orang ramai untuk tidak terlibat dalam sebarang aktiviti rasuah. Dengan adanya kemudahan internet seperti TikTok, video PSA ini mudah untuk dicapai oleh orang ramai dari semasa ke semasa agar mereka dapat mengelakkan diri daripada terlibat dalam kes rasuah.